Kenapa dahulunya Apek Kristian dan kenapa Apek meninggalkan fahaman Kristian dan akhirnya memeluk Islam. Okey. Mula sekali kita Kristian bukan kerana kita pilih untuk masuk Kristian. Seseorang itu selalunya ikut fahaman kepercayaan orang tuanya. Jadi orang tua Apek masa tu bangsa Cina, ayah saya Hokkien, tapi amalkan atau terima fahaman Kristian. Ibu saya dari Singapura, aliran bahasa Kantonis pun sama, Kristian. Jadi dalam keluarga saya tidak ada amalan Tok Pekong lah. Jadi bila orang tanya saya tentang amalan orang Cina yang lainnya tentang menyembah Tok Pekong, ilmu saya tentang itu amat sedikit. Tapi tentang Kristian, saya ada Bible dalam rumah, selalu baca 15 kali sehingga hafal, hafiz. Terutama dalam dua potong ayat penting, Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Sesungguhnya semua orang sudah berdosa, iaitu keturunan Nabi Adam lah, yang dikatakan ambil apple daripada pokok, kerana diberitahu oleh Hawa, Eve, yang digoda oleh syaitan. Kisah itu akhirnya dalam Quran pun tiru, tapi saya percaya tidak tepat kerana Quran ini ada penjelasan sendiri. Jadi saya terima saja Kristian. Dan ayat yang kedua penting ialah John 3:16. For God so loved this world, He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have an everlasting life. Sesungguhnya Tuhan begitu sayangi dunia ini, Dia memberikan anak tunggal kelahirannya, iaitu Jesus Christ, supaya sesiapa yang percaya kepadanya akan selamat kekal hidup abadi. Itu doktrin Kristian. Yang akhirnya apabila saya lebih dewasa, waktu remaja usia 13-14, lebih belajar sains, ilmu ukuran matematik dan rasional, akal, saya makin menolak dogma dan doktrin Kristian. Dan saya banyak tanya soalan kepada padri, kepada siapa saya berdoa, kerana ada 3 dia tanya saya balik, kepada siapa awak rasa? Yang 3 ini, saya kata ada ayah, father, ada son, anak tunggal, dengan Roh Kudus, Holy Spirit. Saya jawab ayah lah, kerana saya tak boleh bayang yang anak tu boleh jadi Tuhan lah. Tapi saya tak tahu, saya tak ada kawan yang cerita kepada saya kebenaran Al-Quran atau ayat Allah. Tak tahu apa, kosong. Hanya tahu Gospel, Bible, Old Testament, New Testament. Dan kisah The Beast yang sekarang kita percaya sebagai Dajjal, yang saya percaya diimport dari Kristian, dari buku The Acts of the Apostles dan buku The Book of Revelation yang diselit masuk ke dalam The New Testament oleh pendeta-pendeta kemudian. Jadi kenapa saya tinggalkan Kristian? Kerana rasional itu tak ada. Saya tengok sains dan teknologi tak dipentingkan. Awak percaya Nabi Isa sudah, kamu akan masuk syurga, yang lain masuk neraka. Pandai tak perlu. Tapi saya tertarik dengan sains. Tertarik dengan sains angkasa lepas, quantum physics, tentang apa punca segalanya, tentang diri sendiri, kenapa dijadikan, kenapa dilahirkan. Saya tak minta dilahirkan. Dan banyak soalan lah tentang kita panggil existence atau kewujudan. Dan kita menghadapi existential crisis, krisis kewujudan, krisis identiti, tertanya-tanya, hati tak tenteram, tak tenang. Lebih lagi dalam keluarga porak-poranda, asyik bergaduh, mabuk, judi, gangster, jadi akhirnya mereka bercerai, dan jadi itu menjadi satu krisis hidup, krisis spiritual, rasa begitu depresi, nak bunuh diri, tak nampak erti hidup. Kenapa nak susah payah hidup dalam keadaan tak ada panduan, tak ada hala tuju. Jadi akhirnya
bila bertemu ayat Quran lah, untuk pendekkan cerita, bila baca Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, cukup menakjubkan saya. Kerana dia bersuara daripada pihak pertama, first party. Kerana Nabi Isa dalam Gospel pernah jawab syaitan, manusia tak boleh hidup atas roti, rezeki semata-mata, tetapi atas setiap ayat hidup Tuhan. Jadi mana ayat hidup Tuhan ni? Saya cari dalam Gospel, di belakang Gospel dia akan tulis demikianlah, ini riwayat John, Matthew, Mark, Luke. Kalau saya tulis semua, kenapa ada 4 Gospel? Jadi bila saya baca Quran yang satu, saya nak cari sumber yang tetap, yang isytiharkan dia dari Tuhan. Saya tak percaya ada kitab sedemikian. Bila saya jumpa, saya lebih tenang lah. Kita sampai sakinah, Allah turunkan ketenangan, alhamdulillah. Kerana bila diisytiharkan Quran itu, zalikal kitab la raiba fi hudalil muttaqin, itulah kitab, tidak syak dalamnya, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Cukup tenang hati, kerana akhirnya jumpa kitab yang bercakap kepada kita, yang tak perlu tafsir, yang kita perlu tadabbur, yang kita boleh belajar terjemahan dia yang sahih. Tetapi sedih, hari ini saya dapati umat dia kembali kepada budaya dan amalan seakan agama samawi yang saya peluk dahulu, Kristian. Saya tak tahu tentang Yahudi, tapi dalam Kristian, Bible cerita ahlu kitab perangai yang sama, pendeta-pendeta, upahan, waris ahlu kitab. Mereka memperbanyakkan hadis-hadis yang kepada saya dongeng, kerana matangnya berlawanan dengan ayat Quran tadi. Kita perlu pastikan ini semua mazhab, semua ketua imam besar memastikan itu, tetapi sudah dilupakan, diselit banyak bid'ah-bid'ah dari segi teori pengambilan hadis. Saya bukan wasabi, saya bukan Quranis, kerana Syekh Sufi saya pun beritahu, saya ada guru, ramai guru. Guru Sufi saya kata, seluruh Quran itu adalah satu hadis, kerana atas lidah Nabi. Jadi ilmu yang pada saya, ada orang gelar saya ustaz, saya bukan ustaz, saya bukan ada tauliah. Saya mengaji, saya tidak berhenti mengaji, tidak berhenti belajar. Saya sentiasa terbuka untuk terima ilmu lagi, kerana kepada saya, guru Sufi saya memberitahu, ad-dinullah sudah tertutup, sudah sempurna, tapi ilmu Allah tidak terhingga bagaikan lautan, dan kita hanya tahu hanya setitik sahaja. Jadi atas falsafat itu saya sentiasa mencari, mengkaji, menambahkan ilmu. Dan kepada saya ini ad-dinu fitrah. Manusia memang nak gunakan akal. Tapi sedihnya kita balik pada falsafah Yunani, Metos, Yahud, dengan Ahlu Kitab, dengan Nasara, di mana kita menutup pemikiran kita. Inilah fatalistiknya. Kita menyangkakan dengan lahir dan keluarga yang kebetulan nama Islam kita adalah Ahlu Syurga. Ini cukup salah sekali. Di akhirat esok, jangan terkejut, soalan keluar seperti mana dalam Quran. Kenapa anda tidak gunakan akal? Kenapa anda melakukan zalim? Kenapa anda bakhil misalnya, tak sedekah? Kenapa anda tidak mendekati orang yang mengetahui? Kenapa anda berbalah? Kenapa anda tidak bersatu? Ini punca masalah kita. Sehingga masalah Timur Tengah sekarang, peperangan sekarang, kita tak akan menang. Tidak akan ada Mahdi muncul. Tidak akan ada Nabi Isa datang semula. Ini cerita dongeng selit oleh orang musyrik Kristian yang dikatakan duduk dalam kerajaan Umayyah dan diselit dalam Sunan Sita, setiap sunan dari Muslim, Bukhari, Tirmizi, Abu Daud, pada bahagian belakang oleh imam-imam selepas, pendeta-pendeta selepas. Bukan Imam Syafi'i pun, bukan Imam Suyuti yang ikut tarikat dan dia menyatakan Imam Mahdi zaman dia 822 Hijrah, bukan sekarang. Jadi orang yang mengharapkan adalah silap. Sebenarnya harapkan diri sendiri, perlu usaha dan berdepan dengan Allah menjawab sendiri. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.